helium jejari dia adalah 0.05, manakala xenon, okey, yang paling bawah sekali, dia punya jejari ialah 0.13. Kalau kamu tengok trend dia, jejari ni meningkat ataupun menurun? Meningkat. Okey, Meningkat. boleh explain kenapa dia meningkat? Sebab dia punya atom tu makin lama makin besar. Okey, kenapa dia makin besar? Daripada jadual berkala tu apa yang kita boleh nampak? Petala dia. Petala dia bertambah. Petala berisi elektron. Helium petala dia ada 1. Neon petala dia ada 2. Argon petala dia ada 3. Krypton ada 4. Xenon ada 5. So, atom dia lagi besar. Jadi, R dia lagi besar. So, menuruni kumpulan, okey, jejari atom makin besar ataupun kita sebut sebagai saiz. Saiz atom semakin besar. Okey, kerana ini pun boleh ditanya soalan. Okey, kerana apa? Itu pula. Okey, kerana bilangan petala berisi elektron lebih besar. Okey, ataupun bertambah. Okey. Clear untuk jejari atom? Clear. Okey, clear. Ya, cikgu. Okey, untuk takat lebur pun sama Kamu tengok takat lebur. Okey, kamu kena tengok betul-betul sikit sebab kat sini dia punya nombor dia negatif. Okey, negatif 270 dengan negatif 71. Okey, kalau kamu tengok takat lebur dia menuruni kumpulan, meningkat atau menurun? Meningkat. Okey, meningkat Meningkat. Okey, meningkat sebab negatif 270 ni sangat-sangat sejuk. Okey, sebila negatif 71 ni dah kurang sejuk. Tapi masih lagi bawah paras beku ni. Sebab tu dalam suhu bilik, kurang 18 ialah gas. Okey, sebab negatif 71 dia dah evaporate. Evaporate panggil apa? Dah mendidih. Okey, so dia dah jadi gas. Okey, so sama macam saiz. Bila saiz bertambah, sekejap padam dulu. Okey, bila saiz bertambah, maka daya tarikan antara atom akan meningkat. Okey. Bila daya tarikan menjadi semakin kuat, okey, maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okey, sorry ini takat lebur. Takat lebur jadi daripada pepejal nak jadi cecair. Okey, so pada suhu negatif 71, radon akan berubah menjadi cecair. Okey, kenapa dia punya suhu makin bertambah? Kerana apabila saiz meningkat, okey, daya tarikan antara atom pun meningkat, maka daya tarikan menjadi semakin kuat antara. Okey, cikgu tunjuk contoh sikit kalau kamu tak faham. Okey, ni contoh satu blok pepejal helium. Helium. Okey. So, apabila saiz dia bertambah, okey, daya tarikan antara atom dengan atom. Ini maksud dia, atom dengan atom semakin kuat. Okey, bila semakin kuat, jadi daya tarikan dia pun kuat. Okey, bila daya tarikan dia kuat, kita perlukan daya yang lebih banyak. Okey, daya yang lebih banyak untuk pisahkan depa ni.
daya yang lebih kuat untuk pecahkan. Okay, tapi dekat sini bukan daya lah yang kita guna. Kita akan gunakan tenaga. Okay, tenaga apa? Kamu nak pergi ambil hammer ketuk dia ke? Okay, tak perlu. Kita boleh guna tenaga haba. Okay, tenaga haba tu maksudnya api lah. Kita letak api dekat bawah ni. Okay, haba tu yang tolong pecahkan. Okay, pecahkan ikatan antara helium dengan helium. Okay, sorry, bukan pecahkan ikatan, pecahkan daya tarikan antara dua ni. Okay. Sama juga macam takat didih, cuma takat didih ni ialah daripada cecair kepada gas. Okay, sama juga kalau kamu tengok dia punya suhu makin meningkat. Okay, lagi besar satu unsur tu, lagi banyak tenaga haba yang kita perlukan untuk pecahkan ikatannya. Okay. Okay, seterusnya ialah ketumpatan. Ketumpatan ni maksud dia berat bahagi dengan isi padu. Okay, kalau kamu belajar pada waktu form 1, ketumpatan tu kamu boleh tengok dalam satu, kalau kamu masukkan beberapa bahan dalam satu bekas, so kamu akan nampak bahan yang lebih tumpat akan duduk di bawah, manakala bahan yang kurang tumpat akan float kan. Sekejap Okay. So, kalau kamu tengok, menuruni kumpulan. Okay, menuruni kumpulan. Okay, ketumpatan dia bertambah. Jadi kalau saiz makin besar, ketumpatan pun bertambah. Maka kalau kamu letak xenon dengan helium dalam satu bekas, xenon akan duduk atas. Xenon akan duduk bawah, helium akan duduk atas. Sebab ketumpatan helium lebih kurang tumpat daripada xenon. Okay. Okay, cikgu teruskan. Okay, dengan kegunaan unsur dalam kehidupan seharian. Okay, helium. Okay, kita guna untuk, sebenarnya kalau kamu tengok balon birthday tu guna helium juga. Okay. Tapi dalam buku teks ni dia bagi lagi kegunaan-kegunaan lain yang tak famous lah untuk kita. Kita macam jarang dengar. Okay, yang pertama ialah Bidan, tutup pintu ya. Okay, helium, okay, diisikan dalam balon kaji cuaca. Okay, kalau kamu tak pernah tengok, okay, cikgu sediakan link YouTube kat sini. Okay, nanti boleh tengok file ni cikgu akan hantar dalam grup Telegram nanti. Okay, cikgu harap semua tengok supaya dapat idea apa itu balon kaji cuaca. Okay, dan ini adalah link artikel sikit untuk kamu baca lebih lanjut. Apakah, macam mana balon kaji cuaca ni berfungsi. Okay, cikgu cerita sikit, balon kaji cuaca ni sebenarnya kita jarang guna kat Malaysia kita jarang tengok forecast. Forecast tu maksudnya hari ni nak tengok hujan ke panas kat Malaysia kita jarang tengok. Sebab kita punya cuaca balik-balik panas, hujan. Panas atau hujan, ribut. Tapi dekat luar negara dia kadang-kadang ada snow. Kadang-kadang dia ada berangin, berhabuk dan sebagainya. Jadi mereka amat titik beratkan dalam weather forecast ataupun kaji cuaca. Jadi mereka menggunakan balon kaji cuaca ni untuk predict esok cuaca apa yang mereka akan hadapi. Okey, jadi kamu boleh tengok balon ni, okey, balon tu macam balon biasa cuma saiz dia lebih besar dan dia akan apungkan balon ni hingga ke lapisan bumi stratosfer. Stratosfer ni kira pilot dengan astronot je akan sampai pada level. Okay, ni kita punya muka bumi. Stratosfer ni duduk lapisan kedua yang paling hampir dengan ruangan angkasa. Okay, so sangat-sangat tinggi lah balon ni akan float. Okay, yang kedua kita akan gunakan dalam tangki oksigen penyelam. Okay, dalam tangki oksigen penyelam, orang yang pergi scuba diving tu, okay, dia bukan hanya ada oksigen, dia akan ada nitrogen juga. Okay,
Cuma, kita manusia bila kita menyelam, nitrogen ni pun akan kita terhidu juga masuk dalam badan kita. Tapi nitrogen ni dia tak semuanya bagus lah. Nitrogen ni akan menyebabkan bila kita naik balik ke permukaan air, kalau ada nitrogen tertinggal dalam badan kita akan jadi sakit, lenguh, gatal-gatal dan sebagainya. So kita nak balancekan nitrogen dengan oksigen, kita tambah dengan gas helium. Okay, boleh baca kat sini. The main reason of adding helium to breathing mix. Okay, kita panggil breathing mix lah. Gas yang dekat dalam tangki tu kita panggil breathing mix. To reduce proportion of nitrogen and oxygen. So supaya dekat dalam tangki tu, dia akan ada oksigen, nitrogen, kemudian ada helium. To allow the gas mix to breathe safely on deep dives. So a lower proportion of nitrogen is required to reduce nitrogen narcosis. Nitrogen narcosis ni ialah penyakit-penyakit yang cikgu cakap tadi tu. Gatal-gatal, lenguh, susah bernafas, and other psychological effects of the gas at the depth. So itu fungsi helium dekat dalam tangki oksigen penyelam. Siapa yang tak faham nanti boleh video call, boleh voice note cikgu. Yang kedua ialah neon. Neon ni digunakan dalam lampu papan iklan. Lampu ada dua jenis Lampu ada dua jenis. Satu lampu yang dulu-dulu tu, yang dia ada wayar kecil dekat dalam. Satu lagi lampu yang dia tak ada wayar, dia hanya ada gas dekat dalam ni. Ini lampu yang kita banyak guna zaman moden ni. Lampu dulu-dulu, wayar ni dia ada wayar yang khas. Contohnya tungsten. Wayar yang khas ni bila kita kenakan arus elektrik pada dia, dia akan menjadi panas. Bila dia jadi panas, tungsten ni ada kuasa untuk menyala bila dia panas. Itu satu jenis lampu. Satu jenis lagi lampu, gas ini ada kuasa untuk tukar jadi cahaya. Yang tadi logam jadi cahaya, sekarang gas jadi cahaya. Salah satu gas yang berupaya menukarkan diri dia menjadi cahaya ialah gas neon. Terutamanya neon ni dia bukan sahaja boleh bercahaya, dia boleh bercahaya dengan cerah dan menarik. Sebab tu dia digunakan dalam lampu papan-papan iklan lah. Sekarang ni jadi trend Instagram juga sebenarnya. Orang suka tangkap gambar lampu neon ni. Sorry cikgu explain laju-laju ni sebab masa nak habis. Yang seterusnya ialah argon. Argon ni diisi dalam mental elektrik. Argon ni dia bukan macam neon. Dia diisi dalam lampu yang pertama, jenis yang pertama tadi. Lampu yang pertama tadi cikgu cakap dia punya logam yang menyala kan. So argon diisi dalam ni bukan sebab argon tu nak menyala. Sebab argon disebabkan sifat dia lengai, jadi dia akan melindungi logam ini daripada berkarat lah kita kata. Sebab argon ni dia tidak akan, kalau kita letak argon dalam ni, so oksigen dengan lembapan air takkan ada. Oksigen dengan lembapan air yang menyebabkan logam berkarat. Jadi kalau jika ada argon dekat dalam ni, maka argon akan prevent logam ini daripada berkarat. Itu fungsi argon berlainan dengan neon. Neon tadi dia yang menyala. Sekarang ni argon bukan argon yang menyala, tapi argon melindungi logam